Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahatabiah Haraki An-Nur, Kuala Kedah, Kedah. Jadi video kali ini adalah sambungan kepada pentaksiran bilik darjah Part 1. Okay, ini adalah pentaksiran bilik darjah Part 2 berkenaan dengan lokus dalam dua dimensi. Okey, untuk soalan-soalan sebelum ni kita dah bincangkan berkaitan dengan bentuk soalan yang melibatkan lokus suatu titik yang berjarak tetap dalam daripada satu titik tetap. Itu yang pertama, lokus pertama. Lokus kedua ni jarak satu titik tetap tu dengan dua titik. Okey, dua titik yang tetap. Yang ketiga, jarak dengan satu garisan yang selari lah, satu garis selari. Okey. Lepas tu kita dah sentuh berkaitan dengan lokus yang jaraknya antara dua garis selari. Okey, hari ni sambungan dia adalah lokus tu adalah satu garis, satu titik yang bergerak yang jaraknya sama antara dua titik dan membahagi sudut. Dia macam itulah lebih kurang, membahagi sudut. Okey. Kalau tengok contoh kat sini, lokus tu dia membahagi dua sama sudut. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 1. Suatu titik S yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis lurus TU dan VW. Jadi idea dekat sini saya nak cerita, dia pembahagi dua sama sudut lah sebenarnya. Okay. TU dan TV. Jadi dia punya lokus, okay, dia kat sini. Pembahagi dua sama sudut yang ni dengan pembahagi dua sama sudut yang ni. Okay. Dia akan jadi macam ni lah kalau kita ikut langkah-langkah untuk kita buat pembahagi sama serenjang tu, rujuk dalam buku teks tu, kita akan membentuk satu garis yang membahagi dua sama sudut. Okay. Macam ni. Satu lagi. Macam tu. Okay. Sudut, dia bahagi sudut tu. Okay. Ni sudut. Ni sudut. Okay. Itulah idea dah. Jadi untuk lebih skema yang lebih lengkap, yang lebih menarik, macam ni lah lokus S. Okay, jadi kita lukis, kita tandakan lokus S. Okay, ni lokus S. Yang ni pun lokus S juga. Okay, selesai soalan nombor 1. Soalan nombor 2, raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga JKL. S ialah satu titik yang bergerak di dalam segitiga itu dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis lurus KL dan JL. Jadi KL, JL. Maksudnya kita ukur yang KL tu berapa, kita dapatkan dia punya titik tengah. Okay, dan kita buat satu garis lurus yang melalui titik tengah tu dan menyentuh L tu. Menyentuh bucu L. Okay, jadi inilah dia punya rumus, dia punya lokus. Lokus S tu. Okay, ni idea dia lah kita tunjukkan. Jadi dia punya jawapan macam ni. Okay, dia pembahagi dua sama sudut dekat ujung ni. Sudut dekat L tu sudut dia sama saiz bagi dua. Okay, soalan nombor 3, raja di bawah menunjukkan sebuah segi empat selari ABCD. S ialah satu titik yang bergerak di dalam segi empat selari itu dengan keadaan sudut ADS dan CDS ialah sama. Okay, jadi kita ukur kata kiri dan CD dengan AD ni berapa jarak dia tu, sudut dia. Kat sini kita akan membahagi sudut ni kepada dua bahagian lah. Jadi bila kita ukur tu, okay, ukuran dia akan jadi macam ni. Kita akan bahagi sudut tu kepada dua bahagian. Okay, macam tu. Okay, ada persilangan kat sini.
Jadi locus S tu kat sini lah. Garis ni lah. Okay. Itu idea dia. Ini dia. Dia punya lukisan dia. Okay. Selesai muka surat 111. Okay. Muka surat 112. Selesaikan masalah yang berikut. Okay, baik. Dan raja di sebelah locus. Okay, sekarang ni melibatkan gabungan locus. Dalam raja di sebelah lukis locus bagi P dan locus bagi R pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. P ialah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 5 unit dari titik X. R ialah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik C dan titik X. Seterusnya tandakan dengan simbol X persilangan bagi locus P dan locus R. Okey, idea dia dekat sini yang P ini adalah locus dia bulatan lah, bulatan yang berpusat di X. Dia punya tu 5 unit. Okey. Jadi kita kena ukur dengan jangka lukis dan buat satu bulatan dekat sini. Okey, R satu titik ni maksudnya kita tengok X dengan C ni kita tengok dia punya tengah. Maksudnya dia punya garisan R tu dekat sini. Dia akan dapat satu garisan. Okey. Kat sini. Locus R tu. Okey, ni idea lah. Tunjukkan idea. Jadi locus untuk P tu kena buat bulatan. Okey. Katakan kita tanda kat sini. Okey, sini. Sini. Okey, katakan cikgu conteng buat lengkuk bulatan. Macam ni lah. Bulatan dia akan jadi macam tu. Dan dia akan bersilang dengan locus R tu lah. Di dua tempat. Kat sini dengan sini. Katakan contoh. Tandakan dengan X kat situ. Okey. Jadi kita labelkan yang bulatan tu locus P lah. Okey. Jadi kita dah menjawab ketiga-tiga soalan tu. Jadi skema penuh dia yang lebih cantik, lebih kemas. Inilah. Okey. Selesai soalan 1, kita pergi pada soalan 2. Raja di sebelah menunjukkan sebuah segi empat sama PQRS. T dan U masing-masing ialah titik tengah pada sisi PS dan QR. TU ialah garis lurus. SYZ ialah titik-titik yang bergerak di dalam segi empat sama itu. Okey. X ialah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis PQ dan garis SR. Menggunakan huruf ajak pada rajah itu nyatakan locus bagi X. Okey, maksudnya garis locus X tu kita dah tahu. Yang ni sebenarnya locus X. Garis TU tu. Okey, dia ada 3 locus yang terlibat. Jadi locus pertama ialah garis TU. Okey, kita tulis kat situ garis TU. Okey. Pada rajah itu lukis locus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan YR sama dengan QR. Jadi locus Y itu dia adalah satu lengkung yang berpusat di R. Okey. Yang ini locus Y. Okey. Maksudnya nak lukis lengkung ni, kata jarum jangka lukis ni kat sini, lepas tu kita buat lengkuk kena jangka lukis dapat lengkuk Y. Okey.
Lokal bagi titik Z yang bergerak dalam keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis PQ dan garis PS. PQ, PS. Okey, jadi yang Z ni locus dia macam ni. Okey, garis lurus yang melalui P ke R. Okey, labelkan. Ni idea secara ringkas cikgu tunjukkan kat sini. Jadi para pelajar kena lukis dengan kemas lah. Guna pembaris, guna jangka lukis untuk bagi kemas kat situ. C, seterusnya tandakan dengan simbol X persilangan bagi lokal Y dan Z. Okey, baik. Okey, nak bagi nampak Y dan Z, dia punya persilangan dekat sini. Contoh, dia akan jumpa satu persilangan. Okey, selesai soalan C. Okey, jadi dia punya gambar rajah penuh macam ni. Okey, yang bawah ni. Ni. Okey. Baik, selesai soalan nombor 2. Muka surat 13. Okey. Bentuk soalan pattern ni lebih kurang sama je. Okey. Rajah di bawah menunjukkan sebuah trapezium ABCD. LMN. Okey, ada 3 ni ialah titik-titik yang bergerak di dalam trapezium itu. Ada 3 locus LMN. Pada rajah itu bina locus titik L yang bergerak dengan keadaan LA sama dengan LB. Okey, maksudnya A dengan D ni mesti sama, jadi kita tanda titik tengah-tengah. Maksudnya kita buat garisan lurus, okey, yang daripada atas ni dia membahagi dua sama serenjang. Okey, membahagi dua sama serenjang. Ya, jadi ini adalah locus L lah. Okey, locus L. Ini idea yang cikgu nak tunjukkan. Okey, locus L kat situ. Okey, selesai dah locus L. Locus bagi M yang bergerak dengan keadaan MB sama dengan 4 cm. Okey, MB. Jadi B kat sini. Jadi kena ukur jangka lukis dia punya jari tu. Kata 4 cm. Jadi katakan contoh kat sini kita ukur. Ukur kat sini kita buat lengkuk. Lengkuk bulatan tu. Okey. Jadi jarak dia tu adalah 4 cm lah kita ukur jari dia. Okey, dia mesti sama lah. Jadi kita labelkan kat sini sebagai locus M. Okey. Selesai nombor 2. Locus bagi titik N yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 5 cm dari garis AD. AD dekat sini sentiasa 5 cm. Jadi atas pada AD lah. Okey. Katakan kita ukur 5 cm. Katakan 5 cm ni panjang sikit lah. Katakan kat sini lah kita ukur. Okey. Jadi garis dia tu kat sini. Okey, locus N. Ni idea cikgu nak tunjukkan. Okey. Jadi idea tu dah ada dah. Seterusnya tandakan dengan simbol F persilangan bagi locus L dan M. L, M. Dekat mana persilangan dia tu? Okey, katakan kita dah lukis tu dapat persilangan. Okey, L dengan M kan, dia nak kan? Okey, macam tu lah kita tanda S. Jadi selesai kat situ. Okey, secara ringkas lah. Tak berapa nak kemas, tapi nak bagi kemas guna pembaris, guna jangka lukis lah. Dia akan dapat macam ni. Okey. Lukis dengan cantik, dengan kemas. Okey, baik. Pergi kepada muka surat 114. Okey. Rajah di bawah menunjukkan pelan sebuah bandar yang dilukis pada grid segi 4 sama dengan skala 1 unit kepada 10 meter. Majlis perbandaran bercadang untuk membina sebuah taman di bandar itu. Okey, ini berkaitan dengan penyelesaian masalah yang orang kata bukan rutin tapi secara kreatif kita nak selesaikan. Nyatakan tempat di bandar itu yang terletak 100 meter dari lebuh raya dan lebih 40 meter dari sekolah. 100 meter dari lebuh raya. Lebuh raya kat sini. 100.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih 40 meter dari sekolah. Okey, jadi kat mana? Sini pun kalau kita kira 5, balai polis lah jawapan dia. Okey. Okey, daripada gambar tu kita dapat balai polis. Okey, soalan A itulah merujuk kepada gambar rajah. Okey. Pada rajah itu lukis lokus bagi taman itu jika jaraknya sentiasa 40 meter dari sekolah. Okey, jadi sekolah kat tengah-tengah. Kalau sentiasa 40 meter, kita ukur 4 petak jari dia. Okey. Macam inilah kalau kita tanda kan, secara draft dia tu, kalau cikgu draftkan dia, okey. Dia punya taman ni akan membentuk lengkuk bulatan macam tu. Okey, bentuk lengkuk bulatan. Guna jangka lukis lah kita ukur. Kita ukur guna jangka lukis. Jadi dia punya taman tu keliling macam ni lah. Okey, keliling macam ni. Okey. Itu taman. Yang pertama, lokal bagi taman itu sekiranya jaraknya sentiasa 100 meter dari lebuh raya. Seratus meter dari lebuh raya. Jadi dia ada satu garisan lah kat situ. Okey, 3, 6, 9. Okey, ada satu garisan kat sini. Jarak lurus yang sentiasa 100 meter tu. Macam ni lah idea dah cikgu lukis. Okey, lokus yang kedua tu. Okey. Dia ada dua lokus kat sini. Jadi persilangan dia tu kat mana? Jadi tempat persilangan bila kita lukis bulatan dengan garisan ni kita akan jumpa persilangan dua titik. Okey. Lebih kurang macam ni lah. Kita tandakan dengan X. Okey, selesai soalan C tu. Okey. Jadi untuk secara umumnya macam ni lah. Dia punya bentuk tu. Ni. Okey, bentuk dia seperti yang cikgu ceritakan. Okey. Untuk menjawab soalan B tu dia tanya, pada pendapat anda antara kedudukan taman yang mungkin, lokasi manakah yang lebih sesuai untuk membina taman itu? Berikan alasan anda. Nak kedudukan yang atas ni ke yang bawah ni? Yang mana sesuai? Jadi alasan anda. Kalau yang atas ni jauh daripada yang lain-lain, yang bawah ni dekat dengan kawasan perumahan balai polis. Okey, jadi betul tak yang bawah ni jawapan dia? Okey, jadi jawapan dia kat situ dia kata antara dua lokasi yang mungkin adalah lebih sesuai jika taman dibina lebih dekat dengan kawasan perumahan. Ya, betul lah. Kerana ini dapat memudahkan penduduk di situ menggunakan taman itu. Okey, jadi betul lah apa yang kita anggap tadi, pendapat kita tu. Okey. Jadi selesai untuk soalan pentaksiran bilik darjah part 2 untuk subtopik 8.2 lokus dalam dua dimensi. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat kepada para pelajar dan juga siapa-siapa yang menonton video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.